Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi hadir kembali dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan pada hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita. Tapi kali ini memang betul-betul satu cerita, cuma ceritanya panjang. Kalau perasan dalam beberapa hari ini memang Abang sampaikan cerita yang panjang. Satu cerita tapi panjang untuk kita jadikan hiburan dan juga pengajaran. Dan cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Imran. Tapi abang ni bukanlah ada kelebihan, tapi disebabkan dah banyak kali sampaikan cerita seram, abang boleh rasa kalau cerita tu tahap keseraman dia macam mana. Tapi kali ni, malam ni memang tahap keseraman dia luar biasa, sebab cerita kali ini tak nampak bentuk gangguan, tak nampak apa yang muncul kat depan, tapi kita boleh merasainya. Nanti abang cuba sampaikan sebaiknya supaya kita semua boleh rasa apa yang dialami oleh Imran. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, berikan kesihatan yang baik kepada kita, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan diberkati hidup kita dunia dan di akhirat. Dan begitu juga dengan mak ayah kita, semoga Allah menganugerahkan syurga untuk mak ayah kita atas jasa-jasanya yang telah dikorbankan untuk membesarkan kita semua. Okey, jadi tanpa membuang masa, abang terus masuk kepada cerita pengalaman seorang lelaki yang bernama Imran. Imran hantar cerita ni kepada abang melalui email. Jadi abang baca cerita ni satu persatu dan cuba merasai pengalaman yang Imran rasakan. Berlaku pada tahun 2010 sehingga 2012 dekat satu tempat yang diberi nama Bukit Antarabangsa. Ceritanya bermula pada tahun 2010. Sewaktu tu abang Imran bekerja sebagai seorang pegawai bank. Dia dapat bertukar daripada kawasan lain ke kawasan Kuala Lumpur. Jadi bila dia bertukar ke tempat kerja baru, iaitu di branch bank yang baru, dia pun carilah rumah kosong. Jadi dia ni, abang kepada Imran ni, bukanlah orang KL. Jadi bukan juga orang Selangor. Jadi dia tak tahu apa tempat-tempat, macam mana sejarah tempat tu ataupun macam mana keadaan tempat tu. Cuma yang dia tahu, dalam banyak-banyak tempat, Bukit Antarabangsa adalah antara tempat yang menjadi lokasi panas. Sebabnya kebanyakan orang-orang yang duduk dekat Bukit Antarabangsa adalah orang-orang yang berduit. Jadi sewaktu cari rumah-rumah kosong tu, pada tahun 2010, belum lagi wujudnya media sosial yang sangat aktif macam sekarang. Jadi sangat bergantung pada pesanan SMS, dan juga waktu tu dah ada WhatsApp tapi tak begitu rancak. Cari rumah kosong. Akhirnya abang si Imran ni jumpalah satu rumah kosong dekat kawasan Bukit Antarabangsa. Dia belum lagi tengok keadaan rumah tu, cuma bila dia dengar Bukit Antarabangsa, dia terus bersetuju nak duduk dekat situ. Dia terus bayar deposit, dia terus ambil kunci daripada ejen rumah, tanpa dia tengok keadaan rumah tu pada tahun 2010. Bila dia sampai dekat rumah tu, dia punyalah terkejut. Rupanya kawasan rumah tu baru aja mengalami peristiwa tanah runtuh. Rumah yang diorang sewa ni memang belakang rumah tu adalah bukit. Boleh bayangkan diorang abang Imran ni dapat rumah kosong, rumah yang paling belakang sekali, lorong paling belakang sekali. Dan dapurnya, kalau dibuka tingkap dapur, memang nampak hutan bukit. Bukit yang berhutan. Dan selang beberapa rumah. Dalam rumah tu adalah rumah teras 2 tingkat. Dan rumah tu ada sederet rumah. Di dalam sederet rumah tu hanya ada 2 rumah sahaja yang ada orang, iaitu yang jauh daripada kawasan tanah runtuh. Rumah yang dekat dengan rumah mereka sewa tu adalah rumah bekas tanah runtuh, ranap. 2 rumah di sebelah rumah diorang tu ranap kena tanah runtuh. Rumah pertama ranap, rumah kedua ranap, rumah ketiga kosong, barulah rumah tempat abang Imran dapat sewa. Bayangkan, inilah padahnya kalau tak tengok-tengok dulu rumah yang nak sewa. Sebab dengar Bukit Antarabangsa, abang diingat Bukit Antarabangsa, wow, anak orang kaya duduk sini, kata. Jadi kalau orang tanya, kau duduk mana? Bukit Antarabangsa. Bunyinya macam sedap.
tapi tak tahu kawasan tu sebenarnya adalah kawasan yang baru lepas kena peristiwa tanah runtuh. Bila abang dia tengok keadaan dengan jalan raya penuh dengan tanah merah, ada lagi pekerja-pekerja yang ditugaskan untuk membersihkan tanah, lepas tu kiri kanan tak ada orang, sederet rumah tak ada orang, ada pula rumah yang runtuh dekat ujung jalan, 2 rumah runtuh tertimpa dengan tanah. Ujung jalan ni adalah jiran tapi nun jauh. Tak boleh dikatakan kawasan tu macam dilanda geruda. Memang huru-hara keadaannya. Tapi disebabkan dah bayar duit deposit, nak buat macam mana? Nak tak nak terpaksa juga pindah masuk. Jadi abang dia pun pindah masuk dekat dalam rumah tu. Waktu tu Imran belum lagi duduk dengan abang dia. Dia okey lagi. Dia duduk waktu tu, kalau tak silap abang, dia duduk dekat Damansara. Ataupun Bangi. Salah, bukan Damansara, Bangi. Sebab Imran ni pada waktu 2010 dia menuntut dekat satu universiti dekat Bangi. Jadi dia memang duduk nyewa dengan kawan-kawan dia dekat Bangi. Jadi selepas beberapa hari abang dia duduk dekat rumah tu, pada satu hari Imran dapat telefon daripada mak dia. Mak dia minta supaya Imran temanlah abang dia duduk dekat Bukit Antarabangsa. Sebenarnya Imran berat hati nak duduk dekat Bukit Antarabangsa sebabnya Bukit Antarabangsa dengan universiti dia agak jauh perjalanannya berbanding rumah sewa yang dia duduk pada waktu tu. Tapi disebabkan mak dia betul-betul nak suruh dia duduk temankan abang dia, jadi dia rasa dia berkorban lah. Dia berkorban, dia tarik diri daripada rumah sewa dia, dia pergilah duduk dengan abang dia. Tapi macam mana yang abang dia terkejut, Imran pun mengalami satu kejutan yang sangat teruk. Dia ingat Bukit Antarabangsa tu, dia kata pada waktu tu memang sangat mewah. Tapi apa yang dia nampak adalah sebaliknya. Seperti baru lepas perang. Jalan penuh dengan tanah merah. Lepas tu kawasan hutan ditutup dengan zinc. Terdapat lagi tanah-tanah yang runtuh. Dia kata pada waktu tu nak tak nak dia terpaksalah duduk dengan abang dia sebab itu atas permintaan mak dia. Jadi dia pun masuklah pindah dalam rumah tu. Tapi bila dia masuk dalam rumah tu, dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena dengan rumah ni. Macam ada sesuatu yang akan berlaku, benda-benda buruk yang akan berlaku. Jadi tanpa berlengah-lengah, dia pun mesej dekat sepupu dia. Sepupu dia pula pada waktu tu duduk belajar dekat satu universiti dekat Shah Alam. Ini geng-geng pandai ni. Satu universiti dekat Shah Alam. Jadi bila Imran ceritakan dekat sepupu dia ni yang ada rumah kosong dekat Bukit Antarabangsa, dia pengaruhilah sepupu dia. Ni Bukit Antarabangsa, banyak tempat lepak ni. Jadi sepupu dia ni yang duduk dekat Shah Alam ni gigih pindah ke Bukit Antarabangsa. Sama juga bila sepupu dia masuk, hara rumah dia kata. Dan rumah tu ada 3 bilik. Kalau tak silap abang, ceritanya ada 3 bilik. Bilik utama, abang dia duduk, abang Imran. Bilik kedua, dekat tingkat atas, Imran duduk. Bilik ketiga, sepupu dia duduk dekat tingkat bawah. Nak jadi cerita, bilik Imran ni, bawah bilik Imran adalah dapur. Jadi dengan kata lain, kalau ada orang buat kerja dekat dapur, basuh pinggan ataupun memasak ataupun buka lampu pun kat dapur, daripada bilik Imran boleh nampak, boleh dengar. Sebab dia kata terdapat pantulan. Yalah, kalau dapur tu buka lampu, lampu tu akan terpantul pada zinc. Belakang rumah dia orang ni diletakkan zinc sebabnya belakang zinc tu adalah kesan-kesan tanah runtuh. Untuk mengelakkan tanah runtuh mengimpak rumah, dia orang letak zinc sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi setiap kali kalau lampu dapur terbuka, Imran kata dia boleh tengok daripada bilik dia. Sebab dia kata itulah salah satu cara dia nak memantau sepupu dia ada dekat rumah ke tidak. Mulanya kisah seram bila satu hari. Waktu tu dalam minggu pertama, Imran duduk dekat rumah tu. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Bilik abang dia dah tertutup. Dia duduk dekat tingkat atas dengan bilik abang dia. Bilik abang dia tertutup, tak terbuka pintu. Jadi Imran duduk dekat dalam bilik sambil main handset. Pada waktu tu dia mesej dengan sepupu dia. Dia tanya sepupu dia ada dekat rumah ke tidak. Tapi sepupu dia balas, dia tak ada dekat rumah, dia ada dekat luar buat assignment ataupun main futsal, lebih kurang macam tu lah.
Jadi Imran kata tak kisahlah kalau sepupu dia ada dekat luar. Dia pun pesanlah, nanti kalau kau balik, kau belikan aku nasi bungkus, aku lapar belum makan, dia kata. Jadi sepupu dia balaslah dalam SMS tu, okey jangan risau, nanti aku balik aku bawa nasi bungkus. Pada waktu tu jam menunjukkan masih lagi pukul 10 malam, 10 lebih sikit lah. Tiba-tiba Imran dengar bunyi air terbuka. Waktu tu dia cepat-cepat tengok dekat bilik abang dia. Adakah abang dia buka pintu? Sebabnya, kalau abang dia turun ke tingkat 1, maksudnya kalau abang dia keluar daripada bilik, abang dia akan buka pintu. Pintu tu akan terbuka. Tapi bila dia tengok, pintu abang dia tertutup. Tak terbuka pun. Dengan kata lain, abang dia tak keluar daripada bilik. Jadi Imran terfikir, bunyi air ni datang daripada mana? Jadi mungkin mula-mula Imran fikir mungkin jiran kot, jiran belah kanan, belah kiri kot, ada kot yang jiran-jiran buka air. Tapi bila difikirkan balik, mana ada jiran? Kiri dengan kanan tak ada jiran. Bunyi air tu betul-betul kuat dan lama. Seolah-olah dibuka sesuatu hanya untuk mengacau Imran. Pada waktu tu, kata Imran, bila kita sebagai manusia tertekan dengan keadaan macam ni, Imran cuba tidur pada waktu tu tapi tak boleh. Dan disebabkan keadaan tu terlalu stres dan menekan, badan dia rasa penat sangat. Dan dia tertidur. Terus tertidur. Dia tak tahu sepupu dia balik bila, tapi dia tahu yang dekat bawah tu buka air bukanlah sepupu dia. Sebab sebelum tidur, Imran sempat jengah keluar tingkap nak tengok lampu dapur terbuka ke tidak. Bunyi air memang datang daripada dapur, tapi lampu dapur tidak terbuka. Dengan kata lain, dekat dapur tu tak ada orang. Hanya ada air yang terbuka. Dan bila dia macam tu, Imran tak berani nak tengok untuk 2-3 kali. Dan dia terus baring, dia cuba lelapkan mata. Allah nak tolong, mata dia tertutup. Dia tidur malam tu sampai esok pagi. Jadi esoknya dia tak ceritakan hal tu pada abang dia, dia tak ceritakan hal tu pada sepupu dia. Dia biarkan. Tapi semenjak daripada tu, Imran selalu dengar benda-benda pelik dekat dalam rumah tu. Sampaikan dia buat disiplin, dia akan tidur sebelum pukul 10. Dan dia kalau terjaga tengah malam, dia akan seboleh-bolehnya akan tidur waktu sebelum pukul 10. Dan kalau terjaga juga, dia akan cuba untuk tidur, untuk terus lelapkan mata. Dia tak nak terjaga sebelum subuh datang. Antara gangguan yang Imran kena dekat rumah tu, kadang-kadang dia akan dengar bunyi orang berjalan dalam rumah sedangkan dalam rumah tu tak ada orang. Kadang-kadang dia dengar bunyi guli, bunyi shilling, bunyi orang mandi, bunyi air terbuka. Tapi Imran biarkan aja segala gangguan tu. Dia hanya kuatkan semangatnya dengan selawat Nabi. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia cakap, dia kata itu je yang dia boleh buat. Boleh kata setiap malam Imran akan dengar bunyi-bunyi pelik, bunyi-bunyi yang tak masuk akal, sebab dia tahu kiri dengan kanan tak ada jiran. Dan disebabkan tekanan perasaan, terpaksa berhadapan dengan bunyi-bunyi pelik setiap hari. Bunyi orang berjalan, naik tangga, turun tangga, bunyi orang masak, bunyi. Jadi akhirnya Imran ambil keputusan keluar daripada rumah tu, pergi balik dekat rumah lama dia, duduk dengan kawan-kawan dia. Puncanya adalah dia tak boleh nak study malam, tak boleh nak buat assignment. Sebab kalau dia berjaga malam lebih daripada pukul 10, dia selepas tu akan diganggu seteruk-teruknya. Dengan bunyi orang ketuk pintu, bunyi orang ketuk siling, bunyi orang mandi dekat bilik air, bunyi orang memanggil-manggil. Kamu tak tahu macam mana perasaan dia. Tapi minta jauhkanlah. Jadi lepas dia keluar daripada rumah tu, tinggallah abang dia dengan sepupu dia yang duduk dekat rumah tu dalam satu tempoh masa. Imran sempat duduk rumah tu lebih kurang 4-5 bulan jugalah. Lebih kurang hampir setahun dia duduk rumah tu. Tapi selama duduk rumah tu, dia kata gangguan dekat rumah tu hanya dalam bentuk bunyi, tapi belum lagi bentuk yang lebih ekstrim. Jadi untuk bahagian yang kedua, abang akan ceritakan apa yang Imran ceritakan yang terjadi pada sepupunya. Untuk bahagian yang ketiga, abang akan ceritakan apa yang terjadi pada abang dia dan akhirnya semuanya berpindah keluar. Untuk bahagian yang kedua ni adalah pengalaman daripada sepupu Imran yang diceritakan semula kepada Imran selepas mereka semua keluar daripada rumah tu. Selepas Imran keluar daripada rumah tu, sepupu dia
duduk bilik Imran. Maksudnya daripada bilik dekat dapur, dia naik ke tingkat atas. Pada satu hari sepupu dia dengar ada pinggan dipecahkan dekat dapur. Pada waktu tu, sepupu dia ingat betul-betul pinggan tu pecah, terjatuh. Mungkin tersalah letak ataupun abang kepada Imran tu pecahkan. Tapi lepas dia berlari ke dapur nak tahu sebenarnya apa yang berlaku, rupanya tak ada pun pinggan yang pecah. Semuanya dalam keadaan yang elok. Apa yang sepupu Imran buat? Dia balik semula ke bilik sambil melaungkan azan. Supaya untuk menambahkan kekuatan diri dan juga untuk memberitahu kepada makhluk alam sebelah supaya tolonglah jangan kacau. Kami tak pernah kacau kamu, janganlah kamu kacau kami. Tapi itu je ikhtiar yang dia boleh buat. Selang beberapa hari, sepupu Imran terkena lagi dengan sesuatu yang lebih luar biasa. Sewaktu dia basuh kasut, kalau tak silap abang sama ada basuh kasut ataupun basuh baju, tengah-tengah basuh baju tiba-tiba ada orang tolak daripada belakang. Bayangkan kita tengah ginu-ginu je, tiba-tiba ada orang terajang daripada belakang, tersungkur sepupu Imran ke depan. Bila dia bangun, dia tengok tak ada orang pun dalam rumah tu. Gangguan dia bukan sikit-sikit gangguan, lain macam gangguan dia. Tapi sepupu Imran masih lagi bertahan, masih lagi duduk dekat rumah tu semata-mata untuk satu, menemani abang sepupunya, iaitu abang kepada Imran. Pada masa yang sama juga, benda ni boleh jimat kos sebab rumah yang dia sewa tu murah. Dan dia terus duduk dekat rumah tu. Selepas dia ditolak pada satu malam tu sewaktu dia basuh baju, sejak daripada tu setiap malam sepupunya dihempap. Hempap bukan sebarang hempap. Yang sepupu dia kena sampaikan tak boleh bernafas. Setiap malam dia terpaksa menggunakan segala kekuatan dia untuk menolak apa yang menghempap dia. Dia tak nampak, tapi dia cuba. Bayangkan kalau kita setiap malam berlaku macam tu. Kita pula, bukan kita. Bayangkan kalau ialah kena hempap macam tu kan. Perasaan tu dah lah sedih, dah seram. Tenaga pun habis. Setiap malam tenaga habis. Bila besok pagi bangun keadaan letih gila. Setiap malam tak ke stres. Itu menyebabkan prestasi sepupu dia dekat universiti semakin teruk. Terganggu dari segi emosi dan juga fizikal. Tapi masih lagi sepupu dia bertahan untuk menemani abang sepupu, abang kepada Imran, dan juga untuk dapatkan duit sewa rumah yang murah. Tapi satu peristiwa ni adalah penutup segalanya yang menyebabkan sepupu Imran pun pergi dari situ. Satu hari dia balik daripada, kalau tak silap abang, daripada kelas agak lewat daripada Shah Alam, bertolaklah ke Bukit Antarabangsa. Pada waktu tu dia balik macam biasa, lebih kurang pukul 11 malam macam tu. Waktu nak masuk selekoh dekat kawasan rumah tu, tiba-tiba dia nampak ada seorang nenek. Nenek tengah duduk dekat tepi jalan. Dia tahu itu bukan nenek, itu adalah sesuatu. Jarak di antara tempat dia jumpa nenek tu dengan rumah dia orang masih lagi jauh. Jadi dalam keadaan buat-buat tak tahu, sepupu Imran terus melalui depan nenek tu. Nak tahu apa yang nenek tu buat. Nenek tu terbang, kejar sepupu Imran. Apalagi sepupu Imran perah minyak atas motor, bawa selaju mungkin untuk mengelakkan daripada nenek tu dapat menyentuh dia. Tapi nak dijadikan takdir kan, nenek tu dapat duduk dekat belakang sepupu Imran. Dan selepas tu nenek tu tolak sepupu Imran sampai aksiden jatuh, patah tangan, separuh badan luka teruk. Jadi disebabkan itu sepupu Imran tarik diri daripada rumah tu. Dia beritahu dekat mak ayah dia nak duduk kampung sebab dia dapat cuti aksiden. Selalu kalau pelajar-pelajar yang aksiden dapat cuti khas, MC khas. Jadi dalam satu semester tu dia cutilah 3-4 bulan untuk bagi baik pulih kan. Jadi sepupu dia pun baliklah ke Melaka. Bila sepupu dia balik dekat Melaka, hanya tinggal abang dia seorang. Pada hari sepupu dia balik dekat Melaka, Pak Cik dengan Mak Cik Imran pun datang ke rumah tu untuk kemaskan rumah.
Sempat juga pakcik dengan makcik dia beritahu rumah tu bukan rumah yang sebarangan. Seperti seolah-olah ada ramai orang yang tinggal dekat rumah tu. Pada waktu tu Imran dan abang dia sama-sama menolong pakcik dengan makcik dia kemas barang si sepupu Imran tadi untuk dibawa balik kampung. Dan selepas proses mengemas tu sudah, tinggallah Imran dengan abang dia berdua. Macam mana? Adakah Imran nak stay teman abang dia? Dia tak sanggup, dia kata. Dia tak sanggup untuk teman abang dia, dan pada malam tu, petang tu juga dia balik. Dia balik rumah sewa dia sebab pada waktu tu dia nak exam. Dia ada examination, ada peperiksaan besar. Kalau dia stay tinggal dengan abang dia dekat situ, memang matilah, dia kata. Dia tak boleh lah nak study. Jadi itu adalah penamat kepada bahagian yang kedua. Sepupu Imran akhirnya mengalah selepas berlaku macam-macam gangguan. Dan bahagian yang ketiga adalah bahagian kemuncak kepada cerita ini. Selepas Imran balik ke rumah sewa dia, abang dia tinggal sorang-sorang dekat rumah tu. Dan dia sebenarnya awal-awal tak tahu apa yang terjadi dekat abang dia. Sampailah satu hari dia dapat panggilan telefon yang mengatakan mak ayah dia nak datang daripada kampung. Tujuan mak ayah dia datang daripada kampung sebenarnya adalah untuk tolong abang dia kemas-kemas rumah tu sebab abang dia nak pindah ke rumah lain. Dia tak tahan lagi nak duduk rumah tu. Jadi Imran pun datanglah teman abang dia, pergi ke rumah abang dia dan tolong abang dia kemas-kemas barang pada hari siang tu. Sementara menunggu mak ayah dia datang. Jadi selepas habis-habis kemas tu, diorang berdua ni pergilah minum. Sementara tunggu mak ayah dia sampai daripada kampung kan. Bila dia pergi minum, Imran pun tanya dengan abang dia, sebenarnya apa yang berlaku? Abang cuba cerita, dia kata. Mana tahu cerita abang ni ialah menjadi iktibar kan. Jadi abang dia cerita, selepas Imran balik malam tu, gangguan semakin teruk. Sewaktu abang dia tidur, ada orang panggil daripada luar bilik, seru nama abang dia. Kalau contohnya nama abang dia adalah Hafiz. Hafiz dekat depan pintu bilik. Allahu Akbar. Aduh, kalau abang tak tahulah, minta jauh. Ada orang panggil nama abang dia dekat depan pintu bilik. Abang dia tak berani nak buka. Walaupun panggilan tu sayup-sayup kedengaran, tapi cukuplah, itu dah cukup menyeramkan. Selepas tu gangguan hilang. Sewaktu azan subuh, muncullah rumah tu dekat dengan madrasah. Dan madrasah tu 30 minit, 40 minit sebelum sembahyang subuh, dia orang dah mengaji. Jadi sewaktu mengaji tu gangguan tu hilang. Sepanjang malam abang Imran dengar orang panggil daripada luar bilik. Sampai ke subuh. Betapa penatnya badan kita sebagai manusia nak handle benda ni. Kuat betul abang dia. Itu gangguan pertama. Gangguan berterusan. Esoknya abang dia pergi kerja. Balik kerja, pintu gate ada orang bukakan, terbuka sendiri. Pintu grill dekat rumah terbuka sendiri. Pintu papan terbuka sendiri. Dan pintu bilik terbuka sendiri. Seperti ada sesuatu yang mempersilakan abang dia masuk rumah. Abang dia terus ambil kunci kereta, kemas baju semua, abang dia terus tidur dalam kereta malam tu. Abang dia tak berani nak balik rumah. Dan abang dia selalu lepak dekat stesen-stesen minyak, tidur dalam kereta, sebab dia kata cukuplah dengan gangguan-gangguan macam ni. Esok paginya abang dia balik tak ada apa-apa. Gangguan berterusan. Bila abang dia duduk dekat rumah tu, seperti seolah-olah ramai orang yang memerhatikan. Memang pada mata kasar memang tak nampak kalau ada mata ataupun ada bayangan. Tapi perasaan kita boleh tahu kalau ada benda yang memandang daripada celah-celah dinding. Itu yang abang dia rasakan. Bunyi guli, bunyi duit, bunyi orang berjalan, bunyi orang mandi itu memang biasa. Bunyi-bunyi itu macam biasa. Bunyi orang ketuk pintu, ketuk siling, itu biasa. Tapi pada satu malam sewaktu abang dia tengah tidur, selalunya gangguan tak masuk dekat dalam bilik. Sewaktu abang dia tengah tidur, tiba-tiba abang dia dengar ada orang panggil dia betul-betul sebelah telinga. Hafiz.
Waktu tu abang dia terbangun, terus abang dia keluar daripada rumah, tak balik rumah. Esok paginya ambil MC. Bila balik ke rumah, dia tengok dekat depan rumah dia, pada waktu tu ada bangkai binatang. Dan dia rasa itu dah cukup lah. Gangguan tu dah cukup. Dia tak mampu lagi nak menghadapi, sebab bangkai tu melambangkan kematian. Takut ada apa-apa yang berlaku di kemudian hari. Jadi terus abang dia telefon mak ayah dia telefon Imran, tolong Imran kemas rumah, dan akhirnya abang dia keluar daripada rumah tu. Diorang bertiga bersumpah tak akan sekali-kali jejak ke rumah tu lagi. Rumah yang dimaksudkan dekat kawasan Bukit Antarabangsa. Tapi taman apa, abang terpaksa sembunyikan atas permintaan daripada Imran sendiri. Dia kata itulah pengalaman di antara 2010 hingga 2011 dialami oleh dia, sepupunya dan juga abang kandung dia. Abang dah lama cerita kisah seram. Ini antara cerita yang buat abang rasa bulu tengkuk abang meremang. Walaupun sepanjang cerita tak ada penampakan, orang Indonesia kata penampakan, tak ada yang dia muncul depan-depan mata, tapi gangguan macam tu memang kita mudah alami. Dan itu adalah satu bentuk tekanan perasaan yang sangat hebat. Teruk kalau kena macam tu. Apa-apa pun terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Dan terima kasih juga pada Imran sebab sudi kongsi cerita dengan abang. Kalau ada siapa-siapa yang tahu tentang misteri Bukit Antarabangsa, terutama daripada member-member kita, kawan-kawan kita yang buat Grab food ataupun Grab kereta tu kan, jadi bolehlah kongsi-kongsi cerita tentang Bukit Antarabangsa. Dan terima kasih juga pada yang membeli sambal lara. Masih lagi ada promosinya. Linknya abang letakkan dekat dalam description box. Beli 3 harganya RM33. Murah lah. Murah RM5 daripada RM5-6 daripada biasa. Abang buat promosi hujung tahun sempena pilihan raya kerajaan masih tak ada. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita abang. Sudi dengarkan cerita abang pada kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.